وحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى حضرة العلم العلامة الإمام حجة الإسلام Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung pengajian kitab kita yang sudah lama sangat tergantung. Berapa tahun? Tak sampai tahun dah nak? Tahun juga? Oh, macam marah je. Tapi insyaAllah kita sambung semula. Dan terima kasihlah kerana tetap setia. Moga-moga kesetiaan kita dan kesabaran kita dalam menuntut ilmu ini Allah padamkan dosa-dosa kita dan Allah gantikan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sehinggalah kita dikira layak di sisi Allah untuk Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung. Ingat tak? Muka surat? Surat 8. Nasihat ke 12. 11. 12. Khilaf. Ingat mazhab dia khilaf. Nasihat ke 12 ke? 12 ke 11? 12 ya? Baik. Kitab Jawi muka surat 24. 23? 24. Nasihat ke-12. Tajuk dia, setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Betul? Sekejap ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, nasihat ke-12. Setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikah halnya setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikahnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicoba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Seperti kita baca dululah. Seperti dihikayatkan bahawasanya ada seorang yang mati pucuk innin menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya sebelum ini aku hanya tahu bahawa engkau dibalakan dengan penyakit mati pucuk sahaja. Dan sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan hanya sekadar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Kerana kelazatan jima itu hanya diketahui melalui rasa. Bila engkau coba, baru engkau tahu. Jikalau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Awak Tok Syekh jimat buat contoh. Jadi maknanya kata itulah pelajaran agama. Kadang orang tak faham, dia kata lucah dan sebagainya. Bukan. Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang Tok Syekh dia terangkan untuk nak bagi kita mudah faham dalam kehidupan kita ni. Okey.
Tadi kita baca sepintas lalu. Sekarang kita hurai dia. Baik, nasihat ke-12 ni nak cerita tentang setelah tajuk di situ dia kata setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Iaitu hasilnya. Juga disebut dalam bahasa kitab tasawuf juga disebut sebagai hikmatut tasyri' nama dia. Hikmatut tasyri'. Ataupun sir. Sir itu maknanya rahsia. Setiap sesuatu yang ada pada kita semua ni, dia ada rahsia dia masing-masing. Bila tersingkap rahsia sesuatu benda tu, maka kita akan rasa kelazatan dia. Contoh solat. Dia ada rahsia dia. Tersingkap rahsia solat, barulah terasa lazatnya solat. Sedapnya solat. Jadi kalau tak tersingkap rahsia tersebut, dia jadi solat ni dia jadi macam malas, dia jadi macam beban, dia jadi macam payah macam tu. Tapi bila dah tersingkap lazat, dia sonok semayang tu. Pas solat dia nak solat lagi, dia nak solat lagi. Ada orang Allah buka dia macam tu. Ada orang Allah buka dia dengan zikir. Dia dapat rahsia zikir, kelazatan zikir. Itu dia sonok bila dengar zikir dia, goyang-goyang kepala dia. La ilaha illallah. Tu Wahabi, ya, dia kata apa? Zikir goyang-goyang. Dia sebenarnya bukan yang sebetulnya zikir ni bukan kita buat-buat goyang. Kalau yang buat-buat goyang tu memang tak kena juga. Tapi yang betul-betul memang dia bergoyang. Bergoyang tu sebab di sinilah istilahnya nama zauq. Kalau dalam bahasa tasawuf dia dipanggil zauq. Satu ketika di Darul Mustafa, di sekolahnya Habib Umar di Yaman, di Tarim. Habib bila zikir, Habib akan toleh ke jemaah lah. Bila zikir ramai-ramai kan. Jadi Habib tengok ada anak-anak murid yang zikirnya goyang-goyang. Kemudian habis zikir, Habib tegur. Lepas ni zikir jangan siapa pun goyang kepala, kata Habib. Start daripada tu dah tak goyang, tinggal 2 orang je yang goyang. 2 orang tu saja yang goyang. Ada 2 orang pelajar, dia goyang. Habis zikir, Habib kata yang 2 orang itu yang sebenar-benarnya zauq pada zikir, yang betul-betul merasai. Yang lain-lain tu hanya buat-buat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita buat-buat. Tapi kalau ada orang yang sampai terasa lazatnya zikir tu, dia goyang sendiri, bukan dia buat. Jadi macam mana? Macam saya nak sebut. Contoh macam kita dengar lagu. Bila kita asyik dengan lagu yang kita minat tu, kan? Tak kira lah, lagu apa saya pun tak tahu juga. Katalah contoh, di tepi pantai, macam tu kan, contoh. Siap dengan kepala ni, gini-gini. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia asyik. Asyik tu panggil zauq dalam bahasa tasawuf. Zauq tu dia dah merasa lazat, dia merasa sedap. Lepas tu ada orang baca Quran, a'udzubillahi, dia bukan dia buat-buat, tapi dia merasai, menjiwai. Kadang-kadang sampai menangis-nangis bacanya. Bila sampai ke ayat-ayat azab Allah, menangis ni. Bukan dia sengaja buat nangis. Dia jadi sungguh, jadi sendiri. Macam ada orang yang tak pernah pergi umrah, excited dia nak pergi umrah. Sampai-sampai di Masjid Nabawi, mutawif kata, ni Babus Salam. Pintu ni, hujung tu ada pagar warna hijau, di situlah makam Rasulullah. Dia tengoknya, mengalir terus air mata. Bukan buat-buat, tapi jiwa dia terasa. Tu dipanggil zauq, itulah yang dipanggil kelazatan. Lazat ni bukan boleh buat-buat, dia rasa sendiri. Macam mana? Ini tajuk yang nak dikupas pada malam ni dalam kitab kita Ayyuhal Walad ni. Baik. Setelah mengamalkan ilmu, baru engkau mengetahui hakikahnya. Dia ada hadis dia. Hadis dia bunyi macam ni. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Ini hadis ulama-ulama tasawuf pakai. Apa maksud dia? Man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Syarat dia kena mengaji dulu.
Mengaji, kemudian dia beramal dengan apa yang dia mengaji, ilmu yang dia belajar. Awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan wariskan, Allah akan berikan di dalam hati dia satu benda yang tak pernah dia rasa sebelum ni. Suatu benda yang rahsia. Dia akan mendapat ilmu yang dia tak pernah belajar sebelum ni. Ini yang juga disebut oleh ulama sebagai ilmu laduni, nama dia. Ilmu laduni ni maknanya dia belajar bukan lagi dengan makhluk, bukan lagi dengan orang, tapi direct dengan Allah. Kurniaan tu terus datang daripada Allah. Rasa tu, kan? Rasa tu datang terus daripada Allah. Kadang tok guru pun tak boleh rasa, anak murid boleh rasa. Sebab benda-benda ni benda-benda rahsia yang tersembunyi. Macam tok guru kami kata, kalau orang makan burger, dialah rasa burgernya. Kalau orang makan tom yum, dialah yang rasa tom yum. Contoh macam kita. Kan? Kita cerita dengan kawan, kita makan kedai depan ni contoh. Aku makan kedai depan tu, sedap sungguh. Gitu buat macam ni. Siap tarik aliuk. Gitu buat. Kawan yang dengar tu, dia rasalah macam, sedap sangat ke? Tapi dia rasa tak sedap tu. Tak rasa. Dia cuma nampak gambaran dari sudut apa yang kita cerita. Tengok gaya hang cerita ni macam sedap sungguh. Tapi dia rasa tak tekak. Dah rasa. Selagi mana dia tak pergi makan juga di kedai tu. Bila dia makan, betul lah. Dia kata, baru rasa. Selagi tak buat, tak rasa. Macam tu. Itu maksud dia. Setelah mengamalkan ilmu, baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku. Kita ingat balik, asal awal kita baca kitab ni dulu. Kita dah cerita dah. Asalnya kitab ni, dia bukan kitab, tapi dia adalah surat yang diutuskan oleh anak murid Imam Ghazali kepada gurunya Imam Ghazali itu. Hantar surat dan anak murid dia tanya beberapa soalan. Salah satu soalan yang ditanya kepada gurunya berkenaan dengan kelazatan ibadah. Kelazatan ibadah. Jadi akhirnya Imam Ghazali jawab setiap pertanyaan dan persoalan daripada anak murid dia dalam surat tu. Hasil daripada jawapan itulah terhasil dalam bentuk kitab yang kita duduk mengaji hari ni. Asalnya surat je ni. Jadilah kitab. Moga-moga mendapat manfaat pada kita. Dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah, anak murid dia tanya pasal masalah yang engkau tanyakan kepadaku, kata Imam Ghazali, itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Ada beberapa soalan-soalan yang kamu tanya, kata gurunya Imam Ghazali, kadang-kadang tak boleh dijawab dengan tulisan, tak boleh dijawab dengan perkataan. Itu juga bermaksud apa? Tidak semua ilmu itu dalam bentuk tersurat. Itu panggil surat. Surat tu maknanya dalam tulisan, dalam kitab. Ada ilmu yang dalam tersirat. Tersirat ni tak ada dalam kitab. Tapi di luar pengajian, di luar kitab. Didikan tu. Kadang-kadang Allah sendiri bagi rasa. Ataupun kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita dan sebagainya. Dan pengalaman tu juga adalah sebuah ilmu kepada kita sebenarnya. Dalam kita, orang cakap apa? Mengharungi liku-liku kehidupan kita ni. Kan? Contohlah, ni contoh aja. Kita dilantik menjadi pengerusi ke, timbalan pengerusi ke, ataupun yang dinamakan sebagai ahli jawatan kuasa masjid. Sebelum tu, dulu kita tak pernah jadi. Kita kadang-kadang komplain. Apa punya pengerusi? Tak? Gitu, gini. Bila kita jadi pula, orang komplain kita. Masa tu baru kita rasa. Macam tu lah. Kan? Tak duduk tempat dia, tak tahu. Lepas tu, kalau dalam bab politik lah, jangan. Duduk kat warung kopi tu, tepuk meja, terbalik cawan sembang. Bodohnya, menteri apa gini? Dia maki. Kalau aku jadi menteri, aku tak buat gini. Dia belum jadi. Tengok kalau dia jadi, lagi parah daripada orang yang dikutuk. Betul tak? Kita boleh tengok kancah politik daripada dulu sampai sekarang. Kan? Yang jadi kerajaan,
hari ni pernah jadi pembangkang dulu. Dulu masa bangkang cakap macam mana? Pompang. Dah jadi? Beruang tu tak? Itulah namanya kehidupan. Sebab tu, jangan kita memaki perbuatan orang. Kalau betul dia salah, betulkan kesalahannya. Tegur dengan cara yang berhemah. Kan? Betulkan keadaan tersebut. Bukannya mencari salah dan kemudian memaki hamun. Itu bukan cara daripada yang diajar oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu ke budak-budak politik macam mengalahkan budak-budak dalam parlimen. Siap ngejek-ngejek pun ada. Bu. Budak-budak ni duduk atas tu tengok. Kan? Budak-budak MRSM ke apa kan. Dia dijemput hadir datang untuk nak tengok. Budak-budak ni pula lagi 10 tahun, 20 tahun lagi akan jadi bahagian tu pula. Menteri ke apa nanti. Oh macam ni jadi menteri, main bubu. Makin parah bukan makin elok. Tu. Patutnya cakaplah dengan hujahnya dan sebagainya. Makin habis tak tahulah. Macam itulah keadaan. Baik. Jadi dia kata tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Kalau kita mengaji dengan tok guru kita, tak semua tok guru diajar benda yang ada dalam kitab. Kadang-kadang di luar kitab dari sudut pengalaman. Satu hari tu tok guru habis-habis kuliah tok guru suruh saya tunggu. Masa zaman saya mengaji pondok dululah. Yang lain baliklah. Syakir entah tunggu jap. Tu semua balik. Lepas tu tanya, malam ni entah ada kerja nak buat tak? Tak ada buat apa tok guru? Kenapa tok guru? Dah entah gantian lah boleh. So ganti. Masa tu first time. Saya tak pernah mengajar lagi. First time. Kata ganti kat mana? Dekat je ni. Masjid Berwas. Sini. Oh, kat Masjid Berwas. Oh. Nak cakap apa tu? Ceramah ni. Kita mana tahu tak pernah lagi ceramah. Kata, tak apa. Nanti entah datang mana nak bagi poin-poin. Nak cakap apa. Tak apalah. Lagi petang sikit. Kita nak siap-siap nak pergi. Kita pergi rumah Tok Guru. Tok Guru, tadi Tok kata nak bagi poin-poin tu. Ibu Tok Guru jawab dia. Entah cakap je lah apa yang entah dah mengaji. Entah cakap je lah apa yang entah dah mengaji. Nak cakap apa? Kita tak pernah lagi cakap kat depan. Tak apa pergi lah, kata Tok Guru. Tapi kita faham. Bila Tok Guru suruh, pasti ada hikmahnya. Pegang macam tu. Dan guru kita suruh tu, adalah hikmah dia. Dan bergantunglah dengan Allah. Pergi tu, bagi salam pun gigil. Assalamualaikum. Gagap terus jadi. Tak tengok orang dah, tengok kipas. Daripada mula sampai habis kuliah tengok kipas. Tak sanggup nak tengok orang, takut. Masa tu, mula-mula. Tapi lama-kelamaan dia jadi satu pelajaran. Rupa-rupanya, guru kita buat macam tu, sebab dia nak ajar kepada kita satu ilmu yang tak ada dalam kitab. Yang selama ni dia ngajar kita secara berkitab. Tapi inilah satu lagi pelajaran yang bukan dalam kitab. Yang ni dipanggil ilmu tersirat. Apa dia? Pengalaman dalam hidup. Walaupun kamu kekok-kekok, tu saya kata. Walaupun kamu kekok, kamu tak reti nak cakap ke depan, tapi paling tidak kamu dah cuba duduk di depan. Dan kamu dah tahu apa rasanya duduk dekat depan. Macam mana rasa, macam mana nak cakap. Sampai hasilnya hari ni, tak berhenti cakap pula. Dan bunyi tik-tik-tik pun, dia bantai lagi. Sampai orang kata, dah rasa. Dia buat dah ni. Kan? Akhirnya jadi sampai macam tu. Sebab tu hidup ni, jangan kita kata, saya tak boleh saya tak boleh Buat dulu. Sebab dari situ dia akan turunnya satu ilmu rahsia. Yang kita tak sangka. Yang kita tak sangka, yang kita sebenarnya boleh buat. Kan? Dulu, buat, belajar. Kadang-kadang selagi mana kita tak laluinya, kita takkan belajarnya. Contoh, kita tak pernah dilantik jadi imam, kadang-kadang kita tak ngapal pun wirid ke, doa ke, sebab biasa jadi makmum. Tiba-tiba tak ada imam. Kita pun dilantik secara dipaksai. Lantik dia, pergi juga, tak ada orang lain dah, ambil juga. Tengok malam tu, duk ngapal doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa makan dia apa? Nampak? Maknanya dia barulah dia akan usaha dan akhirnya baru dia buat. Kalau selagi mana tak disuruh agak-agak dia buat tak benda tu.
Suatu kadang-kadang Allah nak naikkan makam seseorang, Allah jadikan dia macam tu. Allah gerakkan dia, Allah paksakan dia supaya akhirnya dia akan belajar sesuatu daripada kehidupan tersebut. Inilah rahsia di dalam rahsia. Sebab tu jangan kita mengelak. Bila kita pandang ini ketentuan Allah, Allah yang pilih kita, Allah yang lantik kita, buat dengan yang terbaik, insya-Allah. Allah akan berikan pertolongan dia. Jangan takut, jangan risau. Gitu. Baik. Macam saya tak datang kan. Ambil seorang-seorang daripada depan ni. Ngaji. Mula-mula kekok lah. Lama-lama dah terror lah. Lama-lama sampai saya datang pun dia tak bagi saya naik. Baik. Itu dia. Itu sikit lah. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya. Bila kita dah sampai kepada hakikat hal, maksudnya setelah beramal dengannya. Bila kita dah buat, dia tak terus-terus rasa. Contoh khusyuk di dalam solat. Bukan masa first time semayang terus khusyuk. Dia kena latih. Sampai satu masa kalau dia istiqamah, Allah akan letakkan satu perasaan pada dia yang selama ni dia tak pernah rasa, dia rasa. Dia rasa sedap, dia rasa sonok, dia rasa semayang. Tetapi kena adalah langkah-langkah untuk improve dia. Janganlah semayang kita kualitinya daripada dulu macam tu juga. Atau makin kurang pula tak. Tapi improvekan dia. Macam mana nak improve? Belajar. Apa bacaan dalam semayang ni? Apa maksud dia selama ni aku duduk baca doa iftitah ni? Makna apa? Kan, petang-petang tak ada benda nak buat. Daripada asyik baca surat khabar je, try baca buku-buku agama pula. Tengok. Ni maksud dia. Doa iftitah aku baca ni. Lepas tu praktikalkan kat dalam solat. Bila semayang, time baca doa iftitah, bayangkan makna yang kita baca tadi tu. Masukkan, timbulkan satu perasaan. Lama-kelamaan kalau itu usaha kita untuk menaikkan kualiti solat kita, lama-lama Allah akan campakkan satu perasaan yang tak pernah kita rasa ataupun mungkin orang lain pun belum pernah rasa. Sampai tahap dia semayang tu angkat tangan, Allah menggigil. Allahu Akbar. Bila baru prum, air mata mengalir. Sebab rasa syahdu, rasa puas, rasa sonok. Nak cakap pun payah. Macam ni. Selagi mana tak buat, selagi tu tak boleh nak dirasai, melainkan kena buat masing-masing sendiri. Siapa yang dapat, dia tahulah rasanya macam ni. Cuma kita boleh cerita je. Rasa puaslah solat tu. Allah, puas hati. Sedap. Macam mana sedap? Macam mana kita makan satu makanan tu sedap? Bila kita makan satu makanan tu sedap, kita rasa macam mana? Kita rasa nak tambah lagi. Walau orang tak suruh tambah. Macam tu juga bila dah rasa sedapnya satu-satu ibadah, dia nak buat lagi. Dia rasa nak semayang lagi. Dia rasa nak baca Quran lagi. Macam untuk guru kami tengok dia dah rasa kelazatan berjuang, berdakwah, mengajar ilmu ni. Itu dia punya kelazatan dalam hidup dia. Sehingga kan dia kata, Ana ni kalau tak kuliah demam, dia kata. Dia kalau tak ada kuliah demam dia. Kita terbalik, ada kuliah demam. Tu kelazatan Allah beri pada mereka tu. Masing-masing lah, jalan masing-masing. Ada orang Allah bagi macam ni, ada orang Allah bagi macam tu. Tergantunglah. Ikut jalan nak mendekatkan diri pada Allah ni banyak, bukan satu je. Ada dengan jalan solat, ada dengan jalan baca Quran, ada dengan jalan zikir, ada dengan jalan derma, tabung pun lalu. Kan? Ada dengan macam-macam jalan yang semua jalan tu boleh membawa kepada pahala. Dan kadang-kadang Allah tak buka semua pada kita. Allah buka salah satu daripadanya. Jadi dia dapat fokus yang itu je. Kadang-kadang ada orang bab lain dia slow, zikir slow, tak macam tak larat zikir. Gitu. Dan tak larat. Baca Quran pun macam slow je. Tapi kalau semayang jangan. Macam nak bersilat. Sebab Allah bagi kat dia kelazatan solat. Kadang ada orang solat dia lebih kurang biasa je. Tapi kalau main zikir, tengok tak jangan. Dia kalau zikir tak main duduk dah, bangun tu. Gitu. Tapi setakat diri je lah. Tapi kalau sampai panjat kipas tu bukan dia. Tu kena rasuk jin. Tu apa sangat lah pula. Kan? Tapi itulah dia dapat kelazatan. Kadang Allah bagi kelazatan baca Quran.
Dia semayang biasa je, zikir biasa je. Tapi kalau baca Quran, jangan. Kan? Orang ajak pergi minum ke apa mana, nak baca. Dia sonok situ. Galik lah. Tak tahu dah pukul 12 malam, dah tak balik lagi, duduk depan Quran. Galik, sonok. Macam Sayyidina Uthman ibn Affan. Hidupnya dengan Quran. Sampai wafatnya pun dengan Quran. Diancam orang dengan pisau sehingga darahnya memancut kena kepada Quran. Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu nak cerita tentang kelazatan. Ada di kalangan sahabat-sahabat lazat dengan jihad. Kalau dengar perang, melompat dia pergi. Kita perang, lari kita. Dia dah, sonok. Ada dia macam tu. Dia jadi jiwa dia macam tu. Sebab dah terbuka rahsia. Kita kadang kita pelik. Macam ada satu orang tok guru tu. Namanya Tuan Guru Haji Ma'arif. Lama dah ni, dah tak ada dah meninggal dia. Kalau orang lama mungkin ada yang kenal. Tuan Guru Haji Ma'arif. Dia ni, saya pun tak pernah jumpa dia. Tapi orang lama cerita kat saya. Dia suka semayang. Solat sunat ni memang makanan dia. Habis semayang, ni kan kita kuliah. Lepas tu semayang isyak. Lepas semayang isyak, dia semayang sunat. Pas satu solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yang AJK masjid dah sedia makan. Kat bilik makan. Ingat tak? Lepas tu tunggulah, takkan nak makan dulu. Tok Guru tak datang lagi. Tunggu lama tak datang. Akhirnya suruh seorang pergi tengok. Mak, yang pergi tengok ya. Tok Guru buat benda, lama tak keluar. Masuk dalam, tengok Tok Guru tengah semayang. Kata, Tok Guru semayang. Kawan dia pun kata, hampir duduk sebelah Tok Guru. Kalau hang tak duduk lagi depan semayang, dia semayang lagi. Jadi hang duduk sebelah dia bagi salam je cakap, Tok Guru jemput makan. Sampai tahapnya tu. Jadi Tok Guru ni pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Guru jemput makan. Baik. Baru dia pergi makan. Kalau tak semayang lagi tu. Sebab dia dah rasa kelazatan solat daripada kelazatan makan. Kita kelazatan makan. Kan? Kita tengok dia pelik. Pelik aku. Dia ni pas semayang. Yang dia pun tengok kita pelik. Dia ni pas makan. Aduh. Sebab apa? Sebab makamnya tak sama. Nampak? Ni kelazatan ni lah cerita dia. Sungguh ni. Kita dengar mungkin nampak kelakar gitu. Tapi memang ada orang dia. Allah baginya. Pas solat. Kita tengok, dia ni pas solat. Sebab dia lazat. Lazat tu memang, payah nak cerita. Memang dia sesedap semayang. Nanti dia nak lagi tu. Okay. Maka barulah engkau akan faham. Nampak dia kata. Bila kamu dah buat, dia ada dua makam. Satu namanya makam mujahadah, ahlul mujahadah. Satu lagi, apa lupa dah nama. Mujahadah, dah tak datang pula dia. Satu namanya ahlul mujahadah, satu lagi namanya ahlul inayah. Dua kedudukan ni, dua makam. Satu ahlul mujahadah, satu lagi ahlul inayah. Ahlul mujahadah, bila dia nak buat ibadat, dia terpaksa berhempah pulah lawan hawa nafsu. Kadang-kadang malas, kadang-kadang penat, kadang-kadang letih. Dia terpaksa lawan. Kadang nak semayang sunat, malas tapi dia bangkit juga. Lawan Allahu Akbar. Itu mujahadah. Mujahadah ni peringkat mula. Tak dapat tidak, kalau kita nak dapat apa yang disebutkan dalam kitab ni, kita kena lalui makam ni dulu. Iaitu ahlul mujahadah. Nak pergi kuliah kadang-kadang malas. Nak start motor tu, jadi kalau pergi kan ustaz tak datang pula. Sebab ustaz ni selalu datang kata. Apa pergi kejap tengok. Dia kena paksa. Paksa nak buat tu kena paksa. Lawan hawa nafsu lah apa semua. Itu namanya ahlul mujahadah. Nak bangkit tahajud kan senang. Nak bangkit tahajud kalau orang tak biasa bangkit. Duduk atas tilam menong lagi. Kan? Lepas tu buka pintu, ingatkan pintu bilik air, pintu almari buka. Salah pula. Masuk bilik air, dia buka pili, dia tengok pili tengok dia. Menong situ lagi. Situ saja kat setengah jam. Kan? Kadang payah nak buat tu. Tapi dia paksa. Itu dipanggil ahlul mujahadah. Tapi insya-Allah istiqamah. Kata guru kami, dia kena sungguh-sungguh pertahankan amal itu
sehingga 40 hari 40 malam. Dan jangan putus mana-mana. Kalau putus, kena ulang balik kiraan daripada 1 balik. Dari mana secara 1 sampai 40 tu direct. Jangan ada ponteng mana-mana celah. Jangan ada tinggal mana-mana celah. Contoh kalau kita nak rasa kelazatan tahajud, 40 malam straight tahajud. Jangan putus. Jangan buat banyak terus, buat sikit dulu, buat 2 rakaat dulu. Pelan-pelan buat istiqamah selama 40 malam. Saya cakap saya, lepas 40 malam akan ada sesuatu pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah. Apa dia? Wallahu alam. Sebab ikut Allah. Allah nak bagi kat orang tu apa dia? Rahsia dia akan terbuka. Sebab tu kita diajar oleh Rasulullah, kalau makan sesuatu kunyah berapa kali? 40 kali. Sebab bila kita kunyah 40 kali, barulah makanan tadi dia hancur betul sehingga mengeluarkan segala zat dan vitamin dia. Tu Nabi ajar gitu. Lepas tu kalau kita makan jenis bukan 40 kali kunyah, 4 kali je. Nak pelan. Tu kadang-kadang jadi penyakit. Jadi tersumbat lah, hapu lah, tercekik lah, macam-macam lah. Jadi sembelik lah. Nak benda tak cukup hancur. Itu hikmah daripada makanan. Kita sabitkan, kiaskannya dengan hikmah daripada ibadah. Sama tak macam tu. Kena buat sampai, orang cakap apa, sampai lunyai ibadah tu. Maksud lunyai ibadah tu sampai ibadah tu dah jadi biasa. Jadi sebati, melekat terus dalam hati kita. Nak bagi lekat, 40 hari, 40 malam. Straight gitu. Bila dia dah lekat, bila benda dah lekat, nak payah tu, nak tinggal tu payah. Macam orang lah, istiqamah hisap ukuk. Bila dia dah kuat sangat hisap, kalau baru-baru mencuba hisap ukuk, dia boleh tinggal lagi. Tapi kalau dah 40 tahun, dia kata, aku dari darjah 1 hisap ukuk ni, kata, dia sembang dengan kawan. Punya lama dia hisap ukuk, nak suruh berhenti ingat senang. Nampak? Dia kata, payah nak berhenti. Sebab apa? Sebab dia dah jadi sebati. Kan? Dia lagi-lagi lepas makan. Lepas makan dia, nak berasap lah pula. Dia dah jadi biasa. Nak tinggal, nak ubah tu, dia kena tune balik betul-betul. Kena mujahadah balik. Mujahadah meninggalkannya pula. Sebab apa? Sebab nak pusing balik kebiasaan. Tu bukan senang. Macam tu sama ni. Tapi itu cerita benda yang tak berapa elok. Yang ni kita nak cerita benda yang elok. Bila kita istiqamah buat satu amal yang baik tu, kekalkan dia 40 hari 40 malam, dia akan jadi sebati. Bila dah jadi sebati, nak tinggal payah. Macam orang dah biasa semayang jemaah di masjid, kan? Tapi bila tak dapat pergi masjid, dia jadi macam resah gelisah. Dia jadi macam tak senang duduk, dia rasa macam kekok, macam tu lah. Macam orang biasa tutup aurat. Kita biasa pakai kain, pelikat, kain seluar panjang. Tiba sukan mana tahu orang suruh kita pakai seluar pendek. Boleh tak? Geli geleman rasa. Apa sebab bulu-bulu terkeluar ni? Macam sejuk dia kata. Macam lopong je ni. Rasa ada tak kena. Dia jadi tak kena. Tapi kalau orang dah istiqamah seluar pendek, dia tak ada apa dia. Pakai seluar panjang pula dia kekok. Dia ikut kebiasaan seseorang itu. Biarlah kita kebiasaan benda yang baik. Maka barulah engkau akan faham, dia kata. Bila dah rasa, baru tahu macam mana rasa dia. Rahsia dia tu dah tersingkap. Bila dah makan gula, baru terasa manisnya. Baru tahu lazatnya. Gitu. Kalau engkau belum sampai ke sana, selagi mana kita tak sampai, yang tadi kita sebut ahlul mujahadah tadi, dia kena usaha lawan, sampailah Allah ubah makam dia daripada ahlul mujahadah berpindah kepada ahlul inayah nama dia. Ahlul inayah ni dia sudah mendapat pertolongan Allah. Bangkit tahajud tak perlu set jam lah. Mula-mula dulu kan main sampai 4 jenis jam. Loceng, lepas tu dia buat pula yang boleh air timpa atas muka dia. Macam lah kaedah dia nak buat. Kan? Nak bagi boleh bangun. Tapi bila dah sampai tahap jadi sebati dan jadi ahlul inayah, maka bangun dia tengah malam. Tadi contoh pukul 3 ke pukul 4 tu, tepatnya bangun. Tak ada. Tak pakai jam, tak pakai apa. Steady je. Tak ada temenung-temenung dah. Dekat pilih ke apa, steady je. Sebab dah sampai ahlul inayah. Tu dipanggil makam ahlul inayah. Dan kedua-duanya ada kelebihannya masing-masing.
Walaupun mungkin kita belum sampai pada alul inayah, kita mungkin alul mujahadah, termasuk lawan hawa nafsu. Jangan pula kita rasa macam, oh, aku ni dari dulu tak naik-naik jadi inayah. Duk mujahadah tu lah. Kadang-kadang dia memang susah jadi mujahadah ni, kena lawan hawa nafsu. Tapi ingat, dalam Islam Allah ajar kita, lagi sesuatu tu susah kita nak buat, lagi besarlah ganjaran pahalanya. Jadi kadang-kadang Allah biarkan kita duduk dalam makam mujahadah lama-lama sebab Allah nak banyak-banyakkan pahala kita. Sebab apa? Sebab kita berlawan dengan hawa nafsu. Ada seorang pemuda, dia nak pergi ke masjid. Jalan-jalan. Tengah-tengah jalan dia nampak dia jalan-jalan sampai kat tengah jalan dia nampak ada lecak. Asal nak ngelak lecak tu, tapi bila jalan sampai kat lecak, tiba tergelincir juga, jatuh, debu jatuh. Kan? Habis kotor jubah. Dia pun balik-balik. Bila balik-balik, dia pergi tukar baju. Dia tukar baju, pergi pula lagi sekali. Tukar baju, ambil uduk lain, basuh-basuh, pergi balik. Sampai kat lecak, jatuh lagi. 2 kali dah jatuh. Lepas kali kedua ni, dia pun balik-balik. Ingat nak balik tidur dah, malas nak pergi dah. Dia tukar baju lagi. Tukar, dia istiqamah juga. Pergi juga. Pakai baju lain, pergi lagi. Sampai kat tempat lecak tu, tiba tengok ada satu orang tengah tunggu situ. Sampai kat lecak tu, orang tu tolong dia. Pegang tangan dia supaya dia tak jatuh lagi dalam lecak tu. Dan bawa dia jalan sekali sampai ke masjid. Sampai masjid, dia masuk masjid. Dia pun ajak pemuda yang seorang lagi tu masuk. Masuk sekali. Saya tak masuk, kata dia. Kenapa? Sebab saya setan, katanya. Oh, setan rupanya. Betul kenapa setan bawa saya pergi masjid? Bukan sepatutnya setan halang saya pergi masjid ke? Memang saya dah halang dah, tapi awak pergi juga, dia kata. Yang awak jatuh kali pertama kat lecak tu, saya yang tolak. Dengan harapan supaya awak putus asa. Balik rumah awak tak jadi pergi masjid. Tiba-tiba balik rumah awak tukar baju, awak pergi lagi masjid. Saya tengok Allah doublekan pahala awak. Allah, dia kata. Mana dia gagal lah setan ni. Dia tak putus asa, dia tolak lagi buat kali kedua. Kali kedua awak jatuh, saya tolak lagi. Kan? Bila jatuh, saya ingat lepas ni dah 2 kali awak jatuh, awak tak pergi dah. Tiba-tiba awak balik rumah, awak tukar baju lagi. Allah triplekan lagi pahala awak. Aduh, kalah lagi, dia kata. Jadi aku takut nanti Allah doublekan lagi pahala awak. Saya tunggu awak dekat lecak. Supaya awak jangan jatuh lagi. Tu yang saya tolong awak bawa sampai masjid. Kalau awak jatuh lagi, awak pergi lagi banyak pahala. Nanti saya kena marah dengan bos saya. Setan tu. Nampak? Jadi ada pelajaran di sini. Kalau kita jalan-jalan nampak kat lecak ada orang, takut-takut setan pun. Jaga. Kan? Tapi nak ceritanya macam tu lah. Tapi ni cerita benar ni. Kan? Cerita benar. Maknanya, orang yang tak putus asa dalam buat kerja perjuangan agama, walaupun jatuh berkali-kali, dia bangkit semula. Walaupun kita nampak kita susah, tapi sebenarnya Allah melipat-lipat kali gandakan pahala kat kita. Jadi kita letaklah keyakinan kita pada Allah. Jadi walaupun kita masih lagi duduk di makam ahlul mujahadah, buat sesuatu ibadat tu payah-payah, tak istiqamah, teruskan buat. Moga-moga Allah membanyak-banyakkan lagi, melipat-lipatkan lagi kita punya gandaan pahala kita. Sehinggalah akhirnya Allah angkat kita jadi makam ahlul inayah. Ahlul inayah ni selalunya wali-wali Allah lah. Kan? Wali-wali Allah. Dia dah boleh istiqamah dalam ibadat, dia steady je dalam ibadat. Gitu. Tapi payahlah nak sampai situ. Walaupun payah, tidak mustahil. Tidak mustahil. InsyaAllah. Teruskan istiqamah. Kalau engkau belum sampai ke sana tu maksudnya ahlul inayah tu. Maka engkau belum mengetahuinya. Selagi tu kita tak rasa kelazatan dia lagi. Jadi kita kena paksa-paksakan dia. Buatlah walaupun pahit-pahit. Macam semayang ni terasa macam beban ke, jadi malas ke apa, lawan-lawankan dia. Sampailah nanti Allah akan bukakan pintu rahsia ibadah tu kat kita. Bila dah terbuka, baru kita akan rasa keseronokan dan kelazatan dia. Bila dah rasa lazat, kan, orang kata apa pun kita tak peduli dah. Itu. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah. Zauqiyah ni maksudnya sesuatu yang dirasai kelazatannya oleh diri empunya badan. Nak cerita ke orang boleh cerita aja, tapi nak rasa orang tu sendiri kena rasa. Contoh, khusyuknya semayang. Boleh sembang je lah. Oi, aku terasa khusyuk. Tapi khusyuk tu macam mana nak cerita ke?
Tak boleh. Melainkan orang tu dia buat, dia dapat, dia rasa khusyuk tu, baru dia tahu. Hebatnya khusyuk tu, sedapnya khusyuk tu macam mana. Kita boleh cakap aja. Ingat tak? Gitu. Jadi perasaan tu anugerah daripada Allah. Kesedapan, kelazatan. Kelazatan ibadah, kelazatan semayang. Dia sebenarnya perkara-perkara akhirat ni, perkara-perkara ibadah ni, semuanya bendanya lazat-lazat. Macam makanan yang lazat-lazat. Macam ikan, apa? Ikan pula. Macam ikan siakak. Macam, apa nama, yelah benda-benda yang sedap-sedap lah. Benda yang lazat-lazat. Air macam air fresh orange dan sebagainya. Benda yang memang sedap dan lazat. Bila benda sedap, kita akan nak makan lagi. Macam tu juga perkara-perkara akhirat ni sebenarnya itulah rasa dia. Tapi cuba kita tanya diri kita, kenapa kita tak rasa benda tu? Kenapa kita tak rasa solat tu sedap? Kenapa kita tak rasa majlis ilmu ni sedap? Kenapa kita tak rasa zikir tu sedap? Punca jadi tak sedap kerana roh kita atau hati kita sakit. Seperti mana juga jasad. Kalau jasad kita demam, jasad kita sakit, jasad kita selsema, kan? Maka apa kita makan walaupun benda yang sedap, tak rasa sedap. Orang yang tengah selsema, orang tengah demam, tengah sakit, hidang kat dia ikan siakak 3 rasa. Dia rasa tak 3 rasa tu? Tak, 1 rasa tu. Payau. Lah kali dia cari bubur juga. Padahal bubur kalau orang sihat, tak nak lah bubur dah. Bubur tu apa rasa? Tapi bagi orang demam, bubur tu rasa dia okey dah lah tu. Benda-benda lain semua dia tak ingin. Dia tak rasa sedap. Kan nak nasi goreng Pattaya? Mau. Gitu. Pattaya tak mau. Dia kata ni, apa ni? Ni, apa? Makanan sedap ni. Lobster. Lobster. Dia kata. Tak mau dia. Sebab apa? Sebab badan tak sedap. Badan tak sihat. Bila badan tak sihat, benda yang lazat tidak terasa lazat. Itu badan, itu jasad. Begitu juga nisbah kepada hati dan roh. Bila hati rohnya sakit, ibadah akhirat yang sebenarnya sedap, jadi tak sedap. Itu yang jadi tak sedap semayang. Tak sedap zikir. Tak sedap baca Quran. Tak sedap puasa. Tak sedap, apa nama lagi, dengar majlis ilmu. Tak sedap. Sebab apa? Sebab masalah dalam hatinya. Kena? Kalau hati kotor, memanglah tak sedap. Cawan ni, kata contoh. Cawan ni ibarat hati kita. Dalam cawan ni ada benda-benda tak elok. Najis, tai lah, tai kucing ada. Macam-macam lah benda, contoh ni contoh aja ada dalam cawan. Lepas tu kita tuang air yang sedap. Air apa sedap? Air fresh orange. Tuang air fresh orange dalam. Padahal dalamnya ada tahi tadi ni. Lepas tu kita tuang air fresh orange. Lepas tu try minum tengok. Rasa fresh orange ke rasa fresh tahi? Tak ni gambaran. Kan? Dia rasa sedap tak? Tak sedap. Wah, tak sedap. Padahal yang dituangkan air fresh orange. Sebab cawannya kotor. Begitulah. Bila hati kotor, dituang dengan amalan-amalan akhirat yang sedap-sedap. Sembahyang berjemaah, baca Quran, majlis ilmu. Semua sedap. Tapi bila dia telan, dia rasa tak sedap. Sebab hatinya tu kotor. Macam cawan yang kotor tadi. Habis macam mana nak buat? Ini yang diajar oleh ulama. Kita kenalah takhalli. Apa takhalli? Cuci cawan tersebut. Cawan ni sebelum dituangkan air fresh orange tadi, cuci dulu. Buang segala taiknya, cuci bersih-bersih dengan sabun, bilah elok-elok air, kan? Lap elok-elok, baru tuang air fresh orange. Bila takhalli, cuci hati, buang segala dosa. Banyakkan istighfar. Sebab tu lepas solat je, kita istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim. Minta ampun pada Allah. Takut ada salah silap tadi dalam solat dan sebagainya. Banyakkan istighfar. Kan? Banyakkan istighfar. Orang yang kurang istighfar 70 kali sehari sudah dianggap lalai dalam hidupnya. Kan? Banyakkan istighfar. Astagfirullah. Ataupun jadikan lazim di mulut kita. Buat kerja apa-apa kan? Astagfirullah. Jadi biasa. Biar jadi itulah kebiasaan mulut kita. Sehingga kan kadang-kadang orang kita ni dia ada sikap melatah. Bila orang cuit pun astagfirullah. Itu okey lah tu. Tapi kalau cuit agak tut. Itu maknanya ada something wrong. Sebab selalunya latahan itu, bila kita terlatah ni dia spontan.
Benda yang spontan itu selalunya benda yang datang dalam kebiasaan kita. Jadi itu kita takut tu. Kalau kita terlatah keluar perkataan tak elok, mungkin perkataan tak elok tu dah lama duduk di hati kita. Jadi ubah dia. Ubah dia biar yang duduk dalam hati ni, la ilaha illallah, astaghfirullah. Jadi bila orang tweet la ilaha illallah, orang tweet astaghfirullah. Kan? Ini tweet ba. Ba. Nak, apa benda perkataan keluar gitu. Ada. Habis semua dalam kain dia sebut. Okey? Itu cerita dia. Baik, itu kelazatan. Sampai engkau belum mengetahuinya. Belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya, kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikahnya. Benda ni nak cerita tak dapat. Melainkan dia dah sampai, dia dah rasa, baru dia tahu. Kan? Baru dia tahu macam mana rasa dia. Tulis cerita je lah. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan. Jadi kalau cakap saja pun tak cukup. Tetapi mesti dengan dicoba dan dirasai. Jadi kita kena laksanakan, buat. Contoh, nak dapat khusyuk, solat dulu. Ni ada orang bagi alasan, baik kita tak payah semayang sebab kalau kita semayang pun tak khusyuk. Salah tu. Semayang dulu. Walaupun tak khusyuk tapi tetap semayang. Lama-lama khusyuk tu akan datang. Kan? Tapi improve lah solat tu, jaga baik-baik. InsyaAllah dia akan rasai kelazatan dia. Kan? Buatlah apa-apa pun. Sebab tu yang mahal dalam amal ini, sebenarnya bukannya semayang tahajudnya sampai 20 rakaat. Bukan itu mahal. Bukannya puasa dia penuh bulan Rejab. Bukan itu mahal. Yang mahal ialah istiqamah. Itu mahal. Kalau setakat dia boleh buat 20 rakaat tahajud, tapi malam tu je. Malam esok tak buat dah. Dia mana kata masih lagi tak cukup power. Macam lah ni orang kempen apa? Solat subuh macam solat Jumaat. Bagus. Tapi janganlah subuh tu je. Hari masih kempen tu je. Esok bukan macam solat Jumaat lah. Dah macam solat biasa dah kurang balik orang. Tinggal 4 orang balik. Jadi nak biar istiqamah. Betul, bagus kempen solat subuh macam solat Jumaat. Tapi semua subuh maintain sampai bila-bila. Kalau boleh buat macam tu, memang betul lah. Yahudi akan gerun lah. Kan? Memang kemenangan Islam semakin dekat lah. Macam tu. Sebab tu, baguslah orang yang mencetuskan kempen. Cuma, kita kena kempen secara berterusan. Macam ni, nak masuk Ramadan ni, dia pun ni lah semangat untuk buat tadarus Quran. Tapi janganlah Ramadan je tadarus. Habis-habis Ramadan, bukan tadarus, tidur terus. Tak jadi juga. Mana yang dulunya macam mana semangat dulu? Saya Ramadan aja semangat. Betul lah? Habis. Tak boleh macam tu. Mungkin Ramadan tu tempat kita bermula semangat kita. Tapi bila dah mula, maintainkan dia. Kekalkan dia. Janganlah kurangkan balik. Okey? Begitu. Masalah yang tidak dapat difahami. Bila dah istiqamah, pasti akan ada hadiah daripada Allah. Percayalah cakap saya. Maka masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicoba dan dirasai. Cuba buat. Seperti manisnya sesuatu yang manis. Sesuatu manis, contoh macam gula, tak dapat dengan kita rasa manisnya dengan hanya kita tengok saja. Tengok gula rasa manis. Tu bengong namanya. Tengok gula manis. Mana ada? Kena masuk gula dalam mulut, rasa, baru tahu manis ni. Maknanya kena cuba dia, baru rasa benda ni. Macam tu. Dan pahitnya sesuatu yang pahit. Benda yang pahit juga macam tu juga. Kita tengok saja, tak rasa pahit dia. Masuk dalam mulut, baru tahu pahit tak pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Jadi perkara-perkara ibadah akhirat ni, kita kena buat dulu, baru kita akan merasai kelebihan ataupun kelazatan daripada setiap ibadah itu. Tak percaya, tuan-tuan buatlah. Ambil dalam banyak-banyak ibadah, maintainkan satu ibadah. Kita nak buat semua, kita ni bukannya bagus sangat lah. Maksudnya bukanlah warak sangat macam wali Allah ke apa.
Kan, lain lah kalau mereka tu semua okey, semayang okey, baca Quran okey. Kita yang lain tu buat juga macam biasa, tapi dalam banyak-banyak amal tu ambil satu amalan yang kita fokus betul dekat situ. Yang tu kita buat betul-betul terbaik. Yang lain tu buat juga, tapi dia buat biasa saja. Tapi ada satu tu buat sungguh-sungguh. Buat istiqamah selama 40 hari. Ikhlaskan amalan tu. Walaupun ianya kecil. Tak semestinya soal semayang, baca Quran dan sebagainya. Contoh, saya bagi satu contoh. Amalan yang mudah. Iaitu senyum kat orang. Cuba istiqamah 40 hari senyum kat orang. Senyum, tak pernah marah. Kan? Orang terajang itu, senyum lagi. Kan? Tapi ada orang, jangan tak ada orang senyum. Tu gila. Orang tak ada. Tu gila orang panggil. Kan? Tapi senyum. Cuba buat amalan tu. Maintain. Pasti kita akan dapat sesuatu. Walaupun kita nampak macam senyum tu satu amalan yang kecil aja. Jangan memandang rendah dengan setiap amalan kebaikan. Walaupun nampak macam kecil. Tapi di sisi Allah jadi besar. Contoh kita istiqamah derma RM1 setiap hari. Atau setiap waktu semayang, 5 waktu kita semayang jemaah, setiap waktu kita buh RM1. Mana sehari RM5. RM5. Walaupun nampak kecil, tapi kita istiqamah. Allah pandang besar di situ. Pasti ada kebaikannya. Pasti ada kelebihannya. Percayalah. Yang susahnya nak maintain tu. Nak istiqamah tu. Itu susah. Baik. Kemudian dia kata, seperti dihikayatkan. Dihikayatkan tu maksudnya diceritakan. Ada orang cerita bahawasanya ada seorang yang mati pucuk. Dia ni mati pucuk. Nama mati pucuk dalam bahasa Arab, inin nama dia. Maknanya mati pucuk. Menulis surat kepada kawan dia. Ni zaman dulu lah. Mana ada WhatsApp, dia tulis surat. Tulis surat kat kawan dia. Dia kata, dan minta daripadanya kawan dia itu untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima' itu bagaimana. Kawan dia dah kahwin. Dia belum kahwin. Dia pun hantar surat tanya kawan dia. Hang kan dah kahwin. Terangkan aku macam mana sedapnya jima'. Dia tanya tu. Soalan dia. Tak ada benda lain nak tanya. Dia tanya itu pula. Lalu kawannya pun tadi menjawab. Sebenarnya dia kata, sebelum ini aku hanya tahu bahawa engkau dibalakan dengan penyakit mati pucuk saja. Dia kata sebelum ni aku ingatkan kau ni Allah uji engkau ni dengan penyakit mati pucuk je. Dan sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan hanya sekadar itu. Sekarang ni baru aku tahu engkau bukan hanya ditimpa dengan penyakit mati pucuk saja, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Oh, dia marah kawan dia ni. Kawan dia ni marah kiranya. Aku ingat selama ni hang ni mati pucuk je penyakit hang ni. Rupanya ada satu lagi penyakit. Hang ni bodoh ni dia kata. Nampak? Penyakit bodoh dia kata. Kerana kelazatan jima' itu hanya diketahui melalui rasa. Jima' ni mana boleh aku cerita kata dia. Jima' ni kena rasa. Nah bodohnya hang ni. Macam tu lah lebih kurang ayat dia. Maksud dia. Dia marah kawan dia ni. Dia kita tanya macam mana rasa jima' dengan bini. Bodoh takkan nak cerita lah. Oh malam tadi aku dengan bini aku. Bodoh lah kalau cerita. Tu dia marah tu. Rupanya bodoh hang ni. Benda ni mana boleh cerita. Benda ni hang kahwin ni baru hang rasa. Kalau hang nak tahu hang kahwin lah. Salah maksud macam tu. Dia ni cakap dengan kawan dia. Bila engkau cuba baru engkau tahu. Engkau dah buat nanti kau dah kahwin. Kau dah jimat. Baru kau tahu sedapnya macam mana. Macam nak cerita kat orang. Jikalau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan macam. Tapi selagi mana kau tak kahwin, macam mana kau nak jimat? Selagi kau tak jimat, macam mana kau nak tahu rasa dia macam mana? Maksud dia macam tu. Dia cakap, hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Maksudnya kelazatan jimat tu tak boleh diungkapkan dengan perkataan dan tulisan. Dia melainkan dengan yang dirasai. Cumanya timbul satu persoalan. Kenapa dalam banyak-banyak contoh Tok Syekh guna contoh jimat kat sini? Siapa boleh jawab? Sebab kalau benda-benda lain kita, kalau orang tanya kita boleh cerita lagi. Contoh, macam mana rasa makan kat kedai depan tu? Boleh tak kita cerita? Boleh lagi kita cerita. Walaupun kita cerita dia tak rasa juga. Tapi kita boleh ceritalah. Oh sedap aku order nasi ayam itu. Sedap ayam dia. Sedap boleh cerita. Tapi kalau orang tanya pasal jimat, takkan kita nak cerita kat kawan kita, betul tak? Oh malam tadi aku takkan nak cerita. Aku buat gini. Bodoh lah kalau pergi cerita. Benda dalam kelamin. Kan? Benda rahsia antara suami isteri. Tapi akhir zaman ni orang tak reti malu dah. Kan?
Kalau buka di Facebook ke apa tu, lah ni terlampau banyak. Saya kadang meluat pun ada. Iklan untuk apa nama, kuatkan tenaga batin. Kan? Dia nak jual ubat akar kayu ke apa ke, minyak belacak ke apa nama. Okey, kalau dulu dia jah iklan gitu-gitu je. Lah ni dia pakai perempuan pula. Perempuan tu kata, malam tadi suami I, sampai terangkat saya. Apa benda cakap ni? Muka tak tahu malu ke macam mana ni? Tak, cakap benda rahsia dalam, pergi cerita kat orang. Bukan cerita kat jiran sebelah je ni. Masuk dalam Facebook. Facebook ni worldwide. Satu dunia boleh tengok. Muka tak malu. Dah jadi macam pelacur. Minta maaf cakap. Kan? Ni akhir zaman. Melebih-lebih sangat. Melampau-lampau. Tak salah asal jual benda-benda macam tu. Tak adalah sampai tahap salah. Tapi biarlah pada-pada. Jangan sampai hari ni dia baru cerita, dia kata saya terangkat. So kalau dia tunjuk dengan video tu, tak mampu kita. Tunjuk dengan gambar siap habis. Allahuakbar, dahsyat. Teruk dah ni. Ni zaman nak habis lah. Zaman hancur dah ni. Muka tak tahu malu. Sebab tu dalam kitab ni, Tok Syekh buat contoh jimat. Sebab jimat tak boleh nak dicerita. Macam itulah satu-satu benda kelazatan ibadah nak cerita macam mana. Kerasa kelazatan. Sebab tu kadang-kadang dalam ilmu tasawuf ni saya sentuh sikit lah sebelum kita habis majlis. Kan? Sebab lama tak datang, lajak sikit masa, boleh tak? Kan? Dalam ilmu tasawuf ni beza kita dengan fahaman Wahabi ni. Wahabi ni semua benda dia tak percaya, benda-benda yang pelik-pelik, kan? Yang gaib-gaib apa sebagainya, kan? Benda-benda pelik-pelik ni dalam ilmu agama kita, lagi-lagi dalam pemahaman tasawuf, benda tu boleh dengan kuasanya Allah. Contoh, kita cerita tentang manusia terbang. Benda tu tak mustahil sebab Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat. Cuma Allah tak buatlah 1000 orang. Dia mungkin berlaku 1 dalam 1,000,000. Dalam ramai-ramai seorang tu je jadi. Kan? Tapi itu pun dirahsiakan Allah. Orang tak nampak dia terbang. Tu terbang. Bukan macam tu. Kan? Tapi adalah dia panggil ilmu lipat bumi, ada. Benda ni sungguh berlaku. Kan? Sungguh berlaku. Dia duduk sini. Time Jumaat semayang di Mekah. Ini sungguh berlaku. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang tertentu, dia cerita memang buka pintu belakang rumah terus nampak Kaabah. Ada. Benda ni tak usah pelik. Benda ni banyak berlaku dan banyak diceritakan oleh alim-alim ulama. Takkan ulama nak berbohong pada kita. Cuma inilah perbahasannya. Orang yang merasainya dia saja yang akan faham. Orang tak merasai dia takkan faham. Sebab benda ni benda yang rahsia. Tadi kita sebut dah sir, rahsia. Bukan secara terbuka semua orang boleh dapat. Orang tertentu. Tapi dengan syarat. Man alima bima alima arasahullah ilma ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, barulah Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Ilmu rahsia tadi. Tapi syarat, kena beramal dulu ilmu syariat macam biasa. Semayang jemaah apa semua tu, kena buat dulu istiqamah apa semua tu. Ilmu-ilmu yang macam biasa syariat biasa ni kena buat. Sampai satu tahap Allah nak angkat makam dia kepada makam kewalian, baru Allah beri satu anugerah yang dipanggil mencari adat. Yang tak boleh diterima dengan akal logik. Tapi benda tu boleh berlaku dengan kuasanya Allah. Benda tu tidak mustahil bagi kuasanya Allah. Seperti mana tak yang kata zaman kita ni, zaman sahabat. Aku Saidina Umar cakap dekat mimbar ni, khutbah. Tengah-tengah khutbah Saidina Umar kata, belakang bukit, belakang bukit. Apa tiba belakang bukit ni dalam masjid? Kan? Rupa-rupanya Saidina Umar cakap dengan siapa? No, ada sahabat-sahabat tengah berperang. Dia hampir nak dikepung oleh tentera musuh. Jadi Saidina Umar kata pergi lari belakang bukit. Padahal Saidina Umar bukan kat tempat perang. Dia dekat masjid. Nampak Allah bukakan kasyaf. Terbuka hijab Saidina Umar sehingga nampak sahabat-sahabatnya sedang perang. Jadi benda ni tidak mustahil bagi kuasanya Allah untuk Allah jadikan kepada sesiapa pun. Sebab tu kadang-kadang ada istilah Tok Guru ni kasyaf, wali ni kasyaf. Boleh. Dia boleh nampak. Kadang benda yang kita tak nampak. Benda tu tak usah pelik lah. Benda tu memang ada. Ini pegangan kita dari pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita jadi macam Wahabi, tak nak terima. Sedangkan Allah Maha Kuasa. Kalau kita tolak, bererti macam kita sangka Allah ni tak ada kuasa lah pula untuk buat benda macam tu. Jadi tak usah pelik. Allah mudah bagi Allah untuk buat apa saja perkara-perkara tersebut. Boleh?
Insya Allah. Jadi cukup sekadar itu yang dapat saya kongsi dan sampaikan pada malam ini. Dan insya Allah jika diizinkan Allah, kita akan sambung nasihat yang ke-13. Bila pula Ustaz? Dia tanya. Ada insya-Allah ada. Cuma kadang-kadang tu bertembung, minta maaf lah. Kadang tu bukan saya bertembung apa, saya pergi mengaji dengan Syekh Nuruddin, pengajian hadis. Jadi kadang pengajian tu kena dengan hari kat sini, tu yang jadi tak dapat nak datang sini. Minta maaf lah nah. Bukan ponteng duduk rumah goyang kaki, tidak. Tapi ada urusan lain juga. Gitu. InsyaAllah tak apa, sama-sama kita mengaji dan berkongsi ilmu. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.